Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Mira yakin kita semua sedar akan konflik antara Palestin dan Zionis Israel yang telah mengorbankan ribuan nyawa. Ketika kita santai berhujung minggu bersama keluarga, titipkanlah doa untuk wanita dan kanak-kanak Palestin yang menjadi mangsa dalam tragedi berdarah ini. Dalam keresahan kita menantikan perkembangan terkini dari bumi Palestin, sedar atau tidak terlalu banyak iktibar yang dapat kita ambil dan renungkan sejenak. Antaranya peranan golongan wanita di sana yang begitu besar dalam mendepani diskriminasi ekstrim di tanah air sendiri. Sudah pasti juga kekuatan pemuda dan pejuang Palestin datangnya dari seorang ibu, kakak maupun isteri yang berjaya mendidik ahli keluarga mereka agar lebih berani untuk berjihad demi agama, bangsa dan negara. Semoga semangat wanita-wanita hebat ini dapat memberi sumber kekuatan buat kita semua untuk bangkit berjuang demi kesejahteraan bersama. Menarik di Nona minggu ini. Siapa nak kahwin dengan balu anak 5? Keadaan anak pelbagai autism, benda tu sukar. Bila kita tak ada support tu, kita akan rasa lagi lemah. Saya harap supaya parent-parent lain pun jangan give up. Kita buat kajian tentang cutting dan material yang sesuai untuk tema flora dan fauna. Perasa teh tarik ni kita boleh buat macam-macam menu daripada perasa ni. So nak buat macaron boleh, nak buat kek keju pun boleh. Peranan seorang suri rumah sebagai tulang belakang sesebuah keluarga tidak seharusnya dipandang remeh kerana ia adalah tanggungjawab yang berat. Mereka perlu menguruskan anak, suami dan segala perihal berkaitan rumah tangga tanpa mengira had masa. Golongan yang juga penyumbang kepada pembangunan masyarakat ini turut memerlukan sokongan dan panduan agar mereka merasa lebih dihargai. Justeru, sebuah persidangan Suri Rumah Kebangsaan Anjuran Konvensyen Suri 2023 dianjurkan bagi meningkatkan martabat suri rumah agar lebih berdaya saing dalam berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Dalam usaha untuk membimbing suri rumah agar lebih berdaya saing dan berperanan dalam masyarakat, Persidangan Suri Rumah Kebangsaan atau KonSuri 2023 telah diadakan pada 28 Oktober lalu. Lebih 300 orang peserta terlibat dan konvensyen kali ini adalah kesinambungan kepada kejayaan KonSuri yang pernah diadakan pada tahun 2018 dan 2020. Untuk tahun ini, temanya adalah inovasi pemberdayaan suri dan KonSuri sebenarnya satu program yang diadakan secara 2 tahunan, 2 tahun sekali. KonSuri juga adalah program di bawah kategori suri dan masyarakat. Dalam Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia, kita ada bina sebuah modul pembangunan. Biasa kita dengar modul pembangunan ni dalam agensi pekerjaan. Jadi untuk Persatuan Suri Rumah Rahmah, kita nampak keperluan satu modul pembangunan untuk kita membangunkan suri rumah. Jadinya melalui program konvensyen suri ini, inilah platform untuk kita empower suri rumah supaya lebih berketerampilan dan lebih berdaya saing, lebih bermanfaat dalam masyarakat. Mengambil kira semua aspek, pendekatan yang dikongsikan sedikit sebanyak membantu suri rumah agar lebih berketerampilan dan mahir menguruskan permasalahan. Suri itu datang dari perkataan permaisuri. Begitu tinggi sekali kedudukannya ya, dan bukannya hanya kita katakan seorang yang berada di rumah ya, membuat kerja-kerja rumah, menjaga anak, bukannya ya, satu keadaan di mana dia turun ya daripada keadaan yang lebih tinggi kepada yang rendah. Tidak, dia kena bawakan pengalaman dia dan juga pengetahuan dia ya. Ada banyak ya title ataupun jawatan lain yang boleh disamakan dengan suri rumah ni tahu. Contohnya CEO, hal ehwal domestik ya. Kita boleh je katakan dia adalah koordinator dari sudut urusan rumah tangga. Itulah dia title yang sebenarnya ya.
Suami ni bila mana isteri dia suri rumah, perkara paling penting adalah untuk dia nak provide security kepada isteri dia. Security ni mesti melibatkan daripada sudut nafkah, daripada sudut kediaman, daripada sudut emosi, daripada sudut pelbagai lah. Bila suri rumah dia kan selalu duduk rumah, jadi dia tak terdedah kepada dunia luar sangat. Jadi dia perlukan kepada teman, dia perlukan kepada sahabat yang boleh bersembangkan dia. Kalau bukan suami, siapa lagi kan? Kerja rumah, ya itu pun salah satu yang suami ni dia kena guna ihsan dia kena guna pertimbangan dia untuk nak bantu isteri dia. Sebab menguruskan anak-anak, menguruskan kerja rumah ni sebenarnya bukan mudah. Dia bukan hanya kita kata tak apalah awak buat kerja rumah, saya tak nak buat kerja rumah, tak boleh. Sebab emosi, sebab melibatkan kadang-kadang anak-anak yang kecil. Jadi isteri ni sifat dia, perempuan ni sifat dia lemah. Allah ciptakan emosi. Jadi ada kala suami yang bijak, dia balancekan kepada sudut. Bila dia tengok isteri dalam keadaan tertekan, dia hulurkan bantuan. Dan sementara tu kita tengok program ni macam very interesting. Sebelum saya datang sini, saya pun ada fikiran yang suri rumah ni dia must be a wife, must have children, must stay at home sahaja. Tapi bila datang sini baru tahu macam konsep suri rumah tu sebenarnya melibatkan banyak lagi wanita, which is even wanita yang tidak berkahwin, wanita yang part time jaga rumah pun boleh masuk dalam konsep suri rumah. Kita banyak terekspos dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, orang suri rumah hadapi, yang tak terfikir pun sebelum ni lah. Seorang approach saya untuk SRR ni, masa tu kita tengah tunggu dekat airport, tiba-tiba pusing. Awak kerja ke suri rumah? Dia kata macam tu. So saya kata, saya tak kerja suri rumah tapi online lah, meniaga online. Lepas tu dia cakap, you tahu tak suri rumah ada persatuan tau. So masa tu macam, serius lah ada persatuan suri rumah, sebab macam tak pernah dengar. Bila tengok macam-macam program dia orang ada. Lepas tu dia macam ada support group. Kalau kita down, kita tak bekerja, kita tak ada career. So orang akan pandang macam pandang rendah lah kan. Sebab macam even though kita ada ijazah, kita ada, yalah kalau macam saya ada master dan sebagainya kan. Persatuan suri rumah ni, dia orang banyak bagi peluang. Dato' Aiman Atira Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, turut sama menyokong aspirasi yang diketengahkan dan sudi menyempurnakan majlis penutup untuk konvensyen kali ini. Semoga usaha ini dapat memupuk semangat luar biasa dalam kalangan suri rumah dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Minggu ini, Nona bersiaran dari kediaman milik Encik Muhammad Ali Yahya dan Puan Aimi Ayuni Ali yang terletak di Ceras, Selangor. Pasangan suami isteri ini memilih tema contemporary bersama gabungan beberapa elemen berbeza sebagai pesona kediaman mereka. Ilham hiasan dekorasi di setiap sudut kediaman ini diinspirasikan daripada pengalaman pemiliknya sendiri ketika merantau ke luar negara. Bagi anda, terutamanya golongan mak-mak yang sering melayari laman media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, pasti kenal dengan pemilik akaun Aimi Ali. Media sosial Puan Aimi mula tular apabila sering memuat naik video yang mencuit hati tentang perihal suri rumah tangga. Bening? Oh, bening. Pusing-pusing tadi. Oh, yalah. Tak rehat dulu. Tak apa, rehat. Tak apa. Nanti kita jumpa lagi, nah. Rehatlah dulu, biar hilang pening dulu, ya. Yelah. Tak apa kau. Lah, kau pun penat. Banyak buat kerja. Tak apalah, kau pun rehat juga lah. Tinggal. Kau apa khabar pula tinggal? Oh. Dah sejuk. Tak nak mandi. Tak apa. Kau duduk sini. Tak apa, tak payah mandi. Tak apa, kau rehat.
Jadi inilah orangnya. Apa khabar Puan Aimi? Alhamdulillah sihat Mira. Mira apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Puan Aimi, kabarnya bahagian dapur ini adalah tempat kegemaran keluarga Puan, betul? Ya, betul. Dan di sini jugalah tempat Puan Aimi sering merakamkan video kandungan di IG dan juga TikTok, betul tak? Ya, betul. Memang ruangan dapur ni adalah ruangan untuk kami sekeluarga biasanya bermesra, berinteraksi bersama, nak tolong-menolong kat sinilah. Dan banyak video dihasilkan menggunakan ruang dapur ni. Kalau nak ikutkan, Puan Aimi ni sebenarnya bukan calang-calang orangnya. Pernah bekerja sebagai pramugari kan? Ya, dulu. Tetapi macam mana dan sejak bila boleh timbulnya idea untuk menghasilkan video kandungan suri rumah tersebut? Okey, saya mula untuk menghasilkan video kandungan suri rumah ni bermula pada bulan 6 hari tu, tengah tahun. Jadinya reason saya keluarkan video tu sebab saya nak cuba untuk pamerkan realiti kehidupan seorang suri rumah sebenarnya macam mana. Jadi saya cubalah untuk tampilkan video-video menceritakan tentang suri rumah supaya dapat lebih lagi membuka mata untuk orang-orang luar. Sebab itulah ramai yang memberi gelaran suri rumah terhebat, kan? Memang semua idea, persepsi mengenai suri rumah tersebut datangnya daripada Puan Aimi sendiri atau bagaimana? Kebanyakannya saya menghasilkan video melalui pengalaman saya sendiri ataupun pengalaman yang dikongsi oleh rakan-rakan yang sama dalam bidang ni lah, dalam bisnes yang sama, iaitu suri rumah. Dia dapat idea daripada saya sendiri ada, idea daripada suri rumah lain pun ada juga. Kalau kita saksikan video-video Puan Aimi memang kelakar, tapi hakikatnya begitulah stigma segelintir masyarakat terhadap golongan suri rumah ni kan. Mungkin Puan Aimi boleh kongsikan bagaimana pengalaman sendiri dari segi cabaran menepis stigma tanpa menjejaskan emosi diri. Okey, tak nafikan memang banyak sangat stigma yang negatif terhadap suri rumah. Macam contoh waktu Aimi baru berhenti kerja dan jadi suri rumah, Aimi rasa segan nak jumpa orang pun sama. Ada nama yang kata macam suri rumah ni banyak bergantung harap kepada suami. Lepas tu macam dah tak boleh nak bergaya. Jadi apa yang Aimi buat Aimi selalu cuba untuk berfikiran positif. Lebih pada berfikiran terbuka untuk terima komen-komen. It's okay. Sebab kita yang tahu sebenarnya the hardship of being a housewife ni macam mana. Kita jangan pedulikan apa orang kata. Ya, betul. Sebab sebenarnya negatif, kalau kita asyik terima hadam apa orang kata, sebenarnya dia makan diri kita sendiri. Dia effect kita sendiri. So jadi kita yang perlu mempositifkan diri kita sendiri. Dan ada pepatah mengatakan a happy wife is happy life. Itu kan biasa digunakan. So untuk menepis cabaran tu selalu support system pun penting untuk selalu remind Aimi lah. So apa yang husband Aimi selalu buat, dia selalu, bila kita dengar, biasalah bila kita dengar apa-apa yang negatif, saya akan selalu sampai bercerita pada suami. Jadi suami akan macam datang balik dan cakap, it's okay, biar apa orang kata, kita tak boleh tutup mulut orang. So orang boleh judge kita apa-apa, tapi kita tahu diri kita macam mana, kita tahu kesusahan kita, kita tahu apa yang kita buat. Betul, kita tahu apa yang kita buat. So just we do our best to support family, bagi terbaik untuk keluarga kita. Tak perlu fikir apa yang orang judge kita lah. Jadi kita perlu fikir positif lebih. Ya, kalau kita fikirkan hal orang memang takkan habis. Baiklah Puan Aimi, biasanya kan apa persepsi popular ataupun permintaan yang selalu orang luar minta untuk dijadikan kandungan video? Okey, Aimi dapat banyak sangat feedback. Orang minta untuk hasilkan video suri rumah ni, macam contohnya berpelajaran tinggi, dah belajar sampai universiti, ambil master, ambil degree semua, tapi lalas end up jadi suri rumah. So bagi Aimi itu satu persepsi yang sangat pelik lah. Sebab bagi Aimi, suri rumah tak semestinya kena jadi suri rumah yang tak berpelajaran ataupun hanya setakat SPM ke apa. So berpelajaran tinggi itu sebenarnya lebih baik sebab at least kita boleh tengok sama anak-anak kita belajar kat rumah. And then setiap perkara yang kita buat pun kita perlu berfikir sebenarnya cara kita respon kepada komen-komen negatif pun, macam mana cara kita respon. So itu pun dah melambangkan macam mana kita sebenarnya, how we carry ourselves kan. Mungkin Puan Aimi ada pesanan buat penonton yang berada dalam situasi sama. Okey, buat pesanan Aimi lah. Aimi selalu pesan kepada grup. Aimi ada grup suri rumah terhebat. Okey, yang dia minta untuk create lah. So dalam tu ramai suri rumah dan juga tak kisah suri rumah ada, berkerjaya pun ada. Jadi Aimi selalu berpesan-pesan kat dalam grup tu, kita sesama-sama wanita ni perlu bring up each other lah. Kan sama-sama bantu each other. Ada yang segelintir yang tak faham, ada segelintir yang faham. So kebanyakannya yang memahamilah, yang Aimi terima. Jadinya
untuk membeza-bezakan ni, ada segelintir-segelintir grup yang ada membeza-bezakan, tapi Aimi selalu bagi tahu pada grup Aimi, kita perlu jadi suri rumah yang ada kelas. Okey, semua ada kelas ni, jangan kita pergi cari pasal dengan orang ni, jangan kita pergi membezakan dengan orang ni, sebab in the end kita sama je. Kita semua adalah ibu in the endnya. Jadi kita ada tujuan yang sama, iaitu kita nak raise, nak bagi the best untuk anak kita, nak bagi the best untuk keluarga kita. So mungkin ada orang yang caranya begini, ada orang caranya begini pula. So ada orang maybe yang perlu bekerja untuk support family-nya. So dia ada kelebihan dan kekurangan. Setiap tu ada kelebihan dan kekurangan, ada cabaran dan dugaan masing-masing. So setiap manusia tu pun dalam golongan suri rumah pun, antara saya dengan kawan ni mungkin lain. Dia ada cabaran dia yang sendiri, saya cabaran saya sendiri. Betul tu. Mira setuju sangat dengan Puan Aimi. Setiap manusia ni memang tidak akan terlepas daripada pelbagai ujian ataupun dugaan yang di dunia sementara ni sahaja kan. Dan cuma cara dan bentuk ujian itu sahaja berbeza-beza mengikut kemampuan masing-masing. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada juga yang diuji dengan limpahan nikmat yang mungkin boleh melalaikan, betul kan? Alangkah indahnya jika kita semua ni dapat memahami setiap ujian yang kita lalui adalah sentuhan kasih sayang daripada Yang Maha Esa. Terima kasih Puan Aimi di atas perkongsian hari ini. Sama-sama. Seperti kisah pasangan suami isteri hebat ini, Muhammad Zakwan Zawawi dan Afifah Azizan, yang diuji dengan keadaan 6 orang anak mereka yang menghidap autism dan masalah kesihatan lain. Meskipun perlu melalui rutin harian yang sukar dan memenatkan, pasangan ini tidak lokek untuk berkongsi tip dan juga kaedah penjagaan yang mungkin dapat membantu anak-anak autism ini mengawal keadaan kesihatan mereka di laman media sosial. Nona menyelami kesukaran yang perlu ditempuh ibu bapa cekal ini demi membesarkan anak-anak syurga serta ikhtiar mereka meneruskan kehidupan yang penuh liku. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tanggungjawab menjaga anak-anak istimewa bukanlah sesuatu yang mudah. Namun kasih sayang ibu bapa mengatasi segalanya. Muhammad Zakwan mendirikan rumah tangga bersama Afifah Azizan, seorang ibu tunggal anak 5 yang kematian suami sejak 10 tahun lalu. Mereka kemudiannya dikurniakan 2 orang cahaya mata. Walaupun 6 daripada 7 orang anaknya mengalami masalah kesihatan seperti autism, disleksia, ADHD dan penyakit jantung, pasangan ini tetap tabah mengharungi kehidupan bersama. Kalau macam Amirul Arif tu, condition dia orang dulu agak ketara. So macam selain daripada tidak dapat menguruskan diri sendiri, which is tengok umur 8-9 tahun lanjut pun masih dalam diaper, tak boleh pergi toilet sendiri lagi, masih minum pun masih tak sebotol apa semua lagi. Lepas tu makan pun agak very picky lah, only very set of food saja. Lepas tu kalau macam Arif, dia ada sensory overload yang mana dia nampak sekarang dia relax kan. Dulu dia macam ni all the time. 90% of dia punya livelihood harian memang macam ni. Dia tak boleh, dia tarik tangan dia, dia tak boleh dengar certain frequency or what not. Afrina, anak nombor 4. So kalau diagnose dia itu doktor memang cakap dia autism dan juga disleksia lah. Tapi overall dia punya condition tak se-obvious abang-abang dia. Kalau Danish yang nombor 5 tu ADHD. Kalau tengok dulu macam dia sini duduk relax, biasa, tenang. Dulu Danish ni memang dia tak boleh duduk diam. Kalau hilang tu, kalau buat jalan hilang tu memang agak normal lah. Tuah anak bongsu, dia so far dia punya condition yang paling severe lah compare dengan semua orang. Dulu tuah macam pegang dia tak boleh. Dia punya sensitif agak tu, eye contact memang tak ada apa semua. Dulu mute tu tak boleh bercakap. Apa-apa pun dia tarik tangan kita untuk pick up barang apa semua. Tapi macam biasalah saya guna teknik apa yang saya buat untuk abang-abang ni tu. Macam saya katalah, dulu first start try and error. Tapi once kita dapat the right method, we apply for one kids, alhamdulillah okay. Second kids okey, dan seterusnya sampai dia pun okeylah. Sebelum berkahwin, Zakwan sudah sedia maklum mengenai 4 orang anak istimewa Afifah. Namun atas rasa tanggungjawab, Zakwan sanggup untuk turut sama membantu keluarga istimewa ini. Tidak pernah menganggap anak-anak ini sebagai beban, Zakwan nekat untuk mendidik mereka agar tidak terasing dengan dunia luar dan dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain.
siapa nak kahwin dengan balu anak 5 yang ada, yang terutamanya yang tiba-tiba keadaan anak pelbagai, autism lagi apa semua ni kan. Jadi in the day, benda tu sukar walaupun orang kata apa dari kalangan yang terdekat sendiri. Jadi bila kita tahu, macam saya cakap, itu saya punya nature. Bila saya dah tahu, tak boleh. It's not just to my wife. Anak pun saya dah jadi macam, tak boleh. Benda ni kita dah jadi macam, there are something that I can do. Jadi go on je lah. Sebab tu cakap awal-awal tu tak tahu apa, kita tu terjebak. Jadi bapak pun first time ni apa, first time ni, everything first time. Jadi maknanya kena tempuhi je lah. Saya bila minta izin apa semua, sebab parents saya tahu nature saya macam mana. So kalau apa-apa tu, insyaAllah kita boleh figure out something. Tell me about the digestive system is one of the most unique parts of the human body. It allows us to convert raw food materials into energy and nutrients. Pelbagai cabaran perlu ditempuh oleh ibu berusia 38 tahun ini. Selain sentiasa berdepan dengan ragam anak-anak yang tidak menentu, dia juga perlu menguasai bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan anaknya. Terharu dengan pengorbanan dan usaha suami yang sanggup menjaga anak-anaknya, kehadiran Zakwan ibarat permata yang memancarkan sinar harapan dan pelengkap kehidupan Afifah sekeluarga. Sebelum saya kahwin dengan suami saya sekarang, memang ada part saya rasa macam saya nak bawa kereta. Saya pergi langgar, accident apa semua. Tapi bila kadang dia jadi macam datang terdetik kan. Oh, tiba-tiba terpandang anak. Oh, tak jadi. Bila tengok anak main okey, happy apa semua kan. Jadi macam benda tu, niat tu tak jadilah. Benda yang nak buat tu tak jadi. Sebab dulu saya tak ada orang. Saya tak ada siapa-siapa. Saya tak ada kawan. Saya tak ada support. Jadi memang, tapi bila selepas saya kahwin tu, dia banyak support. Saya punya ni lah. Supaya saya tak putus harapan. Saya rasa macam, oh ada orang juga yang care. Saya ingat anak-anak saya. Sebab bila kita tak ada support tu, kita akan rasa lagi lemah. Kita rasa macam kita seorang untuk jaga, untuk tanggung semua kan. Tapi bila dia ada tu, dia banyak, dia banyak bagi positif punya ni lah. Jadi saya rasa macam, oh ada juga orang yang sangguplah bantu, sama tolong sama untuk handle anak apa semua. Afifah akui dia terpaksa memberi fokus yang lebih kepada 5 orang anak istimewanya berbanding anak-anak lain. Namun, Afifah bertuah kerana anak sulungnya sangat memahami dan sering membantu meringankan bebanannya. Dia orang selalu tantrum kan. So, dulu saya pun macam mental jugalah sebagai kakak kan, nak kena jaga semua orang, nak tolong sekali. Tapi bila dah lama-lama dah kena perangai diorang tu, lama-lama dah jadi okey lah. Dah jadi boleh terima dah boleh terima perangai diorang, dah boleh ajar diorang. So makin lama dengan diorang, makin kuatlah saya. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Usaha dan penat lelah pasangan ini mencuba pelbagai terapi mengikut kesesuaian anak-anaknya ternyata membuahkan hasil. Mereka kini mampu menguruskan diri sendiri dan boleh berkomunikasi dengan lebih baik berbanding dahulu. Pasangan ini juga sering berkongsi pengalaman dan ilmu di laman media sosial bersama ibu bapa lain yang turut mengalami situasi sama. Saya rasa kesian. Saya rasa macam, oh, anak aku boleh berubah, anak aku boleh jadi lebih baik, takkan anak orang lain tak boleh jadi lebih baik. So lepas tu saya start sharing lah. Jadi biar orang nampak, oh sebenarnya mereka ni boleh, orang kata boleh jadi lebih baik, boleh urus diri apa semua. Saya harap supaya parent-parent lain pun jangan give up. Untuk orang kata improve, bagi perhatian pada anak supaya diorang boleh improve lagi dalam hidup diorang.
Kasih ibu membawa ke syurga kasih ayah sepanjang masa. Walaupun hanya bergelar seorang ayah tiri, layanan penuh kasih sayang Zakwan terhadap anak-anak ini adalah contoh pengorbanan terbaik yang harus menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga keluarga istimewa ini sentiasa diberi kekuatan dan bersatu dalam mengharungi apa jua ujian yang mendatang. Terkenal sebagai syurga makanan dengan pelbagai juadah enak yang menjadi kegilaan masyarakat tempatan mahupun pelancong dari luar negara, hidangan minuman di Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Antara yang paling popular pastinya minuman teh tarik yang sesuai dinikmati pada bila-bila masa. Terinspirasi daripada minuman kegemaran ramai ini, Chef Rahmat Bahaudin atau lebih dikenali sebagai Chef Kecik mengolah beberapa resepi pemanis mulut menggunakan campuran minuman teh bagi memenuhi selera pelanggannya. Istimewa buat penonton setia Nona minggu ini, segmen Air Tangan berkongsi cara penyediaan kek keju bakar dan makarun berperisa teh tarik. Berlokasi di Semenyih Selangor, Kafe Chef Kecik Kitchen terkenal dengan sajian manisan dan pastri yang sering menjadi pilihan penggemar juadah pemanis mulut. Lebih menarik, pemilik kafe ini gemar bereksperimentasi, menghasilkan hidangan yang unik dan menarik dengan mengolah resepi asal agar sesuai dengan citarasa masyarakat setempat. Hari ini kita share satu resepi yang istimewa dekat Chef Kecik Cafe, iaitu kek keju bakar berperisa teh tarik. Untuk membuatnya, sediakan gula kastor, tepung, krim keju, krim putar, adunan campuran teh tarik dan telur. Saya akan mulakan dengan bahan yang pertama, itu kita ada cream cheese. Alright. So masukkan sahaja. Kita perlukan ke semua ni. So ni dah nampak creamy, sekejap je sebab kita punya keju ni kita dah biar dia dekat room temperature. Jadi lebih mudah untuk kita teruskan dengan langkah yang seterusnya. Masukkan gula. Okey, gula ni masuk separuh dulu. Kemudian kita akan pukul dan masuk separuh lagi. Masukkan telur sedikit demi sedikit untuk menghasilkan tekstur adunan yang lebih cantik. Seterusnya, masukkan krim putar dan tepung ke dalam mangkuk lain dan kacau sehingga kedua-dua bahan ini sebati. Kemudian campurkan adunan tadi ke dalam mesin pengadun. Okey, baik. Seterusnya kita akan masukkan ni bahan special, iaitu campuran perisa teh tarik. So untuk campuran perisa teh tarik ni kita menggunakan bahan-bahan seperti krim, susu dan juga bahan utama iaitu teh lah. So masukkan slowly dan putar. Seterusnya, masukkan adunan kek ke dalam loyang dan bakar dengan suhu 210 darjah Celsius selama 60 minit. Okey, baik. Kita dah siap. Kita keluarkan daripada loyang kita punya kek. So anda akan nampak dia akan jadi macam ni lah. Kita dah biarkan dia rehat selama semalaman. Baik, ni bukan macam ni saja. Kita ada decoration ataupun hiasan di atas kek. Masukkan krim ke dalam mesin pengadun dan putar sehingga kembang. Kemudian ratakan krim di atas permukaan kek bersama sos campuran teh tarik. Untuk lebih menarik, anda boleh taburkan coklat yang telah dihancurkan di atas kek. Kita dah siap kita punya kek keju perisa teh tarik. Okey, baik. Ini resepi yang kedua, iaitu kita akan buat makarun teh tarik. Bahan-bahan yang diperlukan ialah gula kastor, air, serbuk badam, gula icing, putih telur dan pewarna makanan. Manakala untuk inti pula, sediakan
krim mentega dan adunan campuran teh tarik. So, saya akan tunjukkan langkah-langkah yang perlu kita buat untuk hasilkan makaroni. Sekarang ni saya akan masukkan kita punya putih telur dalam mixer. Kemudian saya akan masukkan gula di dalam periuk dan juga kita punya air. Okey. Apabila suhu air dan gula telah mencapai 100 darjah Celsius, pukul putih telur dengan kelajuan sederhana. Okey, baik. So now kita dah dapat dah 118. Kita akan transfer kita punya air gula ke dalam kita punya putih telur. So ni anda kena masukkan slowly dan pastikan speed mixer juga kita dah buat high speed. Okey, baik. So sekarang ni kita tengok dia dah capai peak ataupun dia dah kental. So now kita boleh teruskan dengan step seterusnya, iaitu masukkan kita punya almond tadi dengan icing sugar. Seterusnya, masukkan sedikit pewarna pilihan anda dan adun semua bahan sehingga sebati. Okey, baik. So kita prepare kita punya parchment paper, baking paper. Kemudian kita juga ada template. Saya buat template ni supaya mudah untuk kita drop kita punya bancuhan makaroni. Alright. Okey, kita dah siap. Now saya akan tap dia. Kita akan buangkan dia punya bubble ataupun lubang-lubang udara. Sekarang ni kita akan keringkan dia seketika, kemudian kita akan bakar. Kita dah rest kan kita punya shell macaron. So nak tahu dia dah ready ataupun belum untuk bakar, so kita boleh rasa dekat dia punya surface atas ni. So bila kita tekan, dia tak melekat dekat kita punya jari, dan kita boleh ready untuk bakar. Okey, baik. So ini adalah yang kita dah siap bakar. So sekarang ni kita nak prepare dia punya filling dekat dalam kita punya macaron. So ini adalah kita punya teh tarik sos. Masukkan dalam kita punya buttercream. Okey, dan kita akan mix dia. So simple saja. Okey. Letak inti yang telah siap di permukaan makaron yang rata dan apitkan dengan sekeping lagi makaron. Okey, baik. So kita dah siap. Inilah dia teh tarik makaron. Okey, baik Izzy. Kita dah siap 2 menu daripada perasa teh tarik tadi. Saya rasa Izzy kena rasa dulu. Boleh. Kita tengok macam mana. Okey. Ini kali pertama saya rasa kek keju yang berperisa teh tarik. Sangat sedap. Rasanya bukan macam kek keju biasa. Kalau kebiasaannya kek keju biasa hanya rasa lemak keju semata, tapi kek keju bakar ini mempunyai rasa teh tarik. Inilah saya nak rasa makaron pula. Sedap juga, sangat sedap. Saya terkejut dengan kombinasi manisan dan juga teh tarik yang sangat seimbang, Chef. Betul. Tu saya dah cakap dekat Izzy tadi. So actually perasa teh tarik ni kita boleh buat macam-macam menu daripada perasa ni. So nak buat makaron boleh, nak buat kek keju pun boleh. So banyak lagi menu yang kita boleh cuba. So make sure penonton-penonton Nona cuba resepi ni yang mudah dan senang untuk anda buat. Dalam menghias sebuah kediaman, sebenarnya tidak ada gaya hiasan yang betul maupun yang salah kerana hasil dekorasi yang tepat bergantung sepenuhnya kepada citarasa pemiliknya sendiri. Bagi Nur Syahira Saupi, dia memilih dekorasi bertemakan transitional style, iaitu konsep contemporary yang menggabungkan hiasan berunsur tradisional dan moden di segenap ruang kediamannya. Walaupun gabungan ini sedikit berbeza, namun hasilnya tetap menarik dan tampak lebih harmoni.
Kediaman yang kemas dan dihias cantik menjadi antara terapi terbaik buat penghuninya. Namun, aktiviti mendekorasi kediaman memerlukan komitmen masa yang lebih untuk dilakukan. Bagi pasangan suami isteri yang bekerja sebagai doktor ini, jadual kerja yang padat tidak menghalang mereka untuk menghias kediaman mengikut konsep yang diinginkan. Pada awal dulu masuk rumah ni, kami lebih kepada minat dekorasi moden. Okey, tapi bila lama kelamaan kita duduk, kita rasa macam jiwa ni lagi tenang kalau ada sedikit unsur-unsur tradisional. So dari situlah kita lama kelamaan selitkan dekorasi-dekorasi tradisional ke dalam dekorasi moden. Dia sebenarnya walaupun dua konsep yang kontra, tapi bila kita kena cara combination, so dia akan jadi ruangan tu jadi tenang, harmoni, rasa cantik lah, walaupun sebenarnya macam bezanya moden dengan tradisional tu kan, tapi bila kena cara tu sebenarnya dia cantik je, tenang. Selain idea sendiri, Nur Syahira juga sering menjadikan laman media sosial sebagai sumber inspirasinya. Untuk ruang tamu, main perabot adalah sofa lah kan, sofa. Untuk sofa kita mixkan dua jenis unsur. So untuk dua sofa yang utama, yang 3-seater dan 2-seater, kita ambil sofa yang moden. Moden dari segi bentuk, moden dari segi material. Armchair pula kita ambil yang tradisional. So tradisional tu dari segi mana? Dari segi bentuk dan dari segi material lah, material kayu. Hiasan-hiasan lain macam kapet kita gunakan yang moden. Lepas tu yang untuk hiasan dinding, nak pakai moden boleh, nak tradisional pun boleh. Tapi kalau macam kat ruangan kami ni, hiasan lebih kepada tradisional lah. Pasu vintage, wall art, gambar tu vintage. Gambar vintage ni sebenarnya susah juga nak cari. So kena banyak pergi ke thrift store. Banyak sebenarnya barang-barangan terpakai dari overseas yang ada unsur-unsur tradisional tu. Memilih konsep transitional, ternyata gabungan kedua unsur ini berjaya menjadikan kediaman mereka sekeluarga kelihatan sentiasa malas segar dan tidak lapuk ditelan zaman. Dapur main perabot dia adalah kitchen cabinet tu lah. Okay. So kitchen cabinet kami tradisional. Dari segi material dia kita pakai solid nyatu, dan design dia sendiri. Maksudnya design pintu kabinet tu adalah tradisional punya design, iaitu ada beberapa corak sikit dekat pintu kabinet. Instead of pintu kabinet tu kosong je, kita cari yang ada tekstur dan ada bentuk. Kita neutralkan juga dengan unsur tradisional lain, iaitu kita letakkan hiasan-hiasan tradisional lah, vintage. Frame dia sendiri pun yang vintage juga. Banyak cari dekat thrift store, cari yang elok-elok kan. Yang dari overseas ni biasanya cantik. Dia punya barangan dia tu, walaupun sebenarnya dia macam agak nampak macam agak lama, kita cat balik ke, so dia akan nampak baru lah. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini juga sering mendidik anak-anaknya agar sentiasa menjaga kebersihan rumah untuk keselesaan mereka bersama. Kami ada satu spesifik ruang area, play area untuk anak-anak. So, diorang tahu kat situ je diorang boleh main, sepahkan. Kalau diorang nak buat turun main kat bawah pun, diorang tahu lepas tu diorang kena angkut balik naik atas. So, tak ada mainan-mainan yang bersepah di merata-rata ruang area rumah. Okay, and then kalau dari segi anak kecil ni, memang diorang ni memang yalah, makan kan, bawa makanan keluar. Memang tak boleh dinafikan, memang akan ada. So perabot pun jangan cari perabot yang bucu-bucu tajam. Okay, cari yang macam around corner, supaya kalau kita tekanlah diorang terjatuh ke apa kan. So tak adalah kecederaan-kecederaan yang serius. Menghias kediaman dengan konsep idaman kini lebih mudah untuk direalisasikan kerana aktiviti ini semakin digemari ramai dan menjadi trend semasa. Walaupun terdapat banyak platform yang boleh dijadikan rujukan, setiap konsep yang dipilih perlu diberi perhatian agar tidak berlaku pembaziran masa dan tenaga. Dalam pemilihan busana seharian, kebanyakan wanita termasuk Mira mahukan keselesaan dan memudahkan pergerakan. Namun elemen rekaan yang sesuai dengan trend terkini tetap dititik beratkan agar tampil kemas, sopan dan bergaya.
Segmen Lensa Gaya bawakan koleksi gaya casual terbaru daripada jenama yang semakin popular dalam kalangan penggemar fashion, iaitu Miss Lily Shaw. Ingin meraih kaum wanita daripada pelbagai peringkat usia, jenama ini telah menghasilkan variasi koleksi busana sejak tahun 2012. Sering tampil dengan rekaan baju yang polos dan selesa, koleksi kali ini diinspirasikan daripada pengalaman Siti Suhaili sebagai seorang wanita berkerjaya. Untuk koleksi kali ni, Flora dan Fauna, kita memang 100% design by Missy Shop Team lah. Kita buat kajian tentang cutting dan material yang sesuai untuk tema Flora dan Fauna. So yang pertama ialah long dress. Kita pilih motif flora dan design kita pilih long dress supaya boleh pakai untuk seharian ataupun ke mana-mana saja. Untuk long dress tu lebih special di mana kita ada letakkan full button dekat bahagian depan dan di bahagian sleeve kita ada getah dan more to detailing kat bahagian sleeve lah. Material yang kita gunakan untuk long dress tu ialah cotton India. Cotton yang sejuk, boleh dipakai sesuai dengan cuaca di Malaysia ni lah. Yang ni merupakan design yang best selling juga. Design yang ada puff di bahagian bahu. Long dress juga tapi kali ni tak ada button. Kita repeat dan kita pilih material cotton bertemakan bunga kerana pelanggan-pelanggan memang suka design-design yang bercorak. Kita banyak gunakan material cotton. Cotton untuk menghasilkan kita punya design lah. Salah satu yang kita selalu guna ialah cotton linen. Memang sesuai kalau kita nak buat untuk top, blouse. Memang selesa kalau nak pakai pergi kerja ke, pergi jalan ke, memang selesa sangat. Yang ketiga ialah blouse Kalista di mana yang ni mendapat permintaan yang paling tinggi lah sebab kita dah repeat kali ketiga dan keempat untuk disc cutting dan kali ni kita tukar material yang berbeza. Kita buat 8 warna yang berbeza, warna yang vibrant, warna-warna yang ceria. Kita kekalkan dia punya cutting dan motif yang lebih menarik. Ada bunga, ada macam colour yang bright seperti warna hijau, warna pink, warna yang colourful. Untuk pemilihan fabric, saya akan pilih design mana dulu yang akan kita keluarkan yang sesuai dengan tema bulan tu. Baru kita akan pilih material apa yang sesuai dengan cutting yang akan kita sampaikan. Contohnya kalau baju yang design tu flowy, kita akan pilih material yang sesuai lah, yang cotton yang lembut, yang jatuh, yang sedap bila kita pakai. Seringkali rekaan yang terhasil diselitkan dengan corak atau potongan berunsur flora. Setiap perincian termasuk saiz baju dibuat dengan penuh teliti agar busana yang dikaitkan pelanggan selesa dan menarik. Mary Bear blouse di mana yang ni kita tempah khas dia punya sulam floral bersesuaian dengan tema kita. Yang ni 100% handmade untuk bahagian sulam pada badan dia. Dan blouse ni kita buat sesuai untuk orang yang nak pergi ke kerja atau pakai casual atau formal, boleh mix and match dengan pants atau skirt. Kita ada Letitia blouse. Yang ni ialah kita lebih fokus kepada material cotton. Sebelum ni kita buat cotton tapi cotton yang lebih light. Tapi untuk batch kali ni kita pilih cotton yang lebih heavy supaya design dapat ada gaya flowy bila kita pakai. Selain tu sulam berbeza sebab kita fokus kepada flora. Kita design sulam kita yang tersendiri pada Letitia blouse ni. Bagi golongan muslimah, busana dengan potongan ringkas dan polos ini mampu menyelahkan keanggunan dan kesopanan mereka. Bukan sahaja relevan untuk digaikan ke pejabat atau majlis kerajaan, koleksi ini juga sesuai dipakai ketika melakukan aktiviti harian.
Sebelum mengakhiri siaran, terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Muhammad Ali Yahya dan Puan Aimi Ayuni Ali di atas layanan dan kesudian menerima kunjungan kami minggu ini. Semoga segala perkongsian bermanfaat dan kisah penuh tauladan yang kami kongsikan hari ini dapat memberi inspirasi agar kita menjadi sebagai seorang anak, isteri dan ibu yang lebih hebat buat insan-insan tersayang. Kerana insan yang hebat bukanlah individu yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka yang sentiasa terbuka untuk memperbaiki kelemahan diri. Teruskan layari laman Facebook dan TikTok kami di TV3 Nona serta akaun Instagram terbaru kami di TV3_Nona. Kami juga alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran